Kita sudah pasti meletakkan rakan-rakan tugas kita di seluruh negara, Fahmi, di setiap lokasi tertentu dan sebagainya. Dan kali ini kita nak berada di negeri Perak bersama dengan rakan tugas kita, Ridauddin Daud yang bersedia pada ketika ini. Ridauddin, bagaimana untuk kita melihat terlebih dahulu dari sudut politik kalau boleh kita bincangkan? Kerana kalau kita melihat di tempat Ridauddin berada sebagai contoh, ini pertemuan antara heavyweight yang besar kalau kita melihat. Bagaimanakah senarionya pasca penamaan calon pada ketika ini? Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil. Baik, Najib, saya kini berada di Teluk Intan. Kalau anda lihat di belakang saya ini, Menara Condong Teluk Intan, inilah antara ikon di kawasan Teluk Intan ini. Kalau anda sampai ke Teluk Intan, kalau tidak singgah ke sini, seolah-olah kunjungan anda tidaklah lengkap. Tapi sebenarnya, Najib, bukan kisah Menara Condong yang saya akan cerita pada hari ini, namun kisah berkenaan dengan mungkin ramai yang terlepas pandang bagaimana sebelum ini mereka melihat Tambun sebagai kursi panas kerana mempertemukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu. Kemudian ada juga melabelkan bakal Datuk sebagai kursi panas juga apabila menemukan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga bekas Ketua Penerangan PKR Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akil juga di Pasir Salak. Kursi panas juga dilabel antara pertemuan antara calon-calon baru, pertamanya Datuk Khairul Azwan Harun dan juga Ning Omani Aziz. Namun di Teluk Intan sebenarnya bukan dua, tapi sebenarnya ada tiga sebenarnya calon heavyweight di sini. Pertamanya adalah penyandang itu sendiri, Ngah Koming daripada Pakatan Harapan yang menang dengan majoriti lebih 11,000 pada PRU14. Kemudian kita ada naib Presiden MIC Datuk Timur Giah yang juga merupakan antara pemimpin besar MIC yang tentunya Barisan Nasional meletakkan beliau dengan harapan untuk merampas semula kerusi Parlimen Teluk Intan daripada tangan Ngah Koming. Dan ketiga, kita ada salah seorang nama yang cukup besar di Perak, iaitu Datuk Zainul Fazil Paharudin yang merupakan pengerusi Perikatan Nasional Perak. Jadi sebenarnya saya ada bertemu dengan mereka, ketiga-tiga mereka saya bertemu kerana saya faham ini adalah kerusi panas yang mungkin orang tidaklah begitu perhatikan, namun saya sempat juga menjenguk mereka dan mungkin saya sediakan sedikit teaser lah untuk anda, untuk mungkin anda boleh dengarkan. Kita dengarkan sedikit apa yang saya sempat rekodkan sebelum ini. Dia kata dia heavyweight, I lebih heavyweight daripada dia. Ya. Saya orang Teluk Intan. Ngah Koming pun bukan orang Teluk Intan. Dia datang Teluk Intan. Saya orang tempatan. Mereka sebenarnya yang datang Teluk Intan. Statement dia tak betul. Saya yakin dengan penduduk Teluk Intan, mereka tahu siapa belian, siapa kaca. Baik, itu baru sedikit saja yang saya tontonkan kepada anda, kerana selepas ini saya akan menyiapkan laporan penuh tersebut. Ada lebih kurang mungkin lebih daripada 2 minit laporannya, dan sebenarnya satu nama yang saya lupa nak sebut sebenarnya, iaitu calon pejuang Amir Gusyari Muhammad Tanusi yang sebenarnya sudah pasti memasang impian untuk melakukan kejutan yang mungkin terbesar di Teluk Intan ini apabila bertemu dengan tiga heavyweight ini. Jadi Najib, sebenarnya kalau diikutkan, saya kongsi sedikit pada PRU14 bagaimana yang menjalankan tanggungjawab adalah seramai 66,487 orang. Ngah Koming menang dengan mendapat 29,170 undi, menewaskan Datuk Seri Mas Yukyong yang mendapat 17,991 undi, dan berdasarkan daftar pemilih setakat 15 September 2022 terdapat 87,291 pengundi, iaitu lebih 13,000 lebih hampir 20,000 juga, lebih 20,000 sebenarnya beza berbanding PRU14 yang mengundi. Jadi sebenarnya antara isu sudah pasti, antara perkara yang dibangkitkan oleh pengundi-pengundi di sini tentunya berkenaan dengan ekonomi setempat. Apabila kalau anda lihat sebenarnya di pagi mungkinlah anda lihat di Menara Condong tidaklah begitu meriah, namun apabila menginjak ke tengah hari dan petang, sebenarnya kawasan ini merupakan kawasan bukan sahaja tumpuan pelancong, malah juga tumpuan peniaga-peniaga kecil yang berada di kawasan sini. Ada di sini ada satu kedai favourite saya, kedai apa balik di sebelah belakang bangunan saya. Sadar kalau saya sampai Teluk Intan memang saya akan beli apa balik tersebut. Jadi itu sebenarnya adalah cara-cara penduduk di sini, penduduk tempatan khususnya, untuk mendapatkan wang tambahan, pendapatan sampingan dan sebagainya. Malah ada juga menjadikan sebagai mata pencaharian utama. Kerana kalau diikutkan berdasarkan interview saya, bukan sahaja kepada pengundi-pengundi atau rakyat sini, malah juga kepada pemimpin-pemimpin, mereka mengakui bahawa peluang pekerjaan di Teluk Intan ini tidaklah begitu banyak kerana ada ramai juga anak-anak tempatan yang berhijrah ke tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sudah pasti apabila ramai melakukan penghijrahan, sudah pasti ekonomi di kawasan ini sebenarnya akan turut terjejas, di mana ia akan bergerak sedikit perlahan berbanding di kawasan-kawasan yang kapasiti penduduk atau populasi penduduknya lebih tinggi. Dan isu lain yang mungkin boleh disentuh berkenaan dengan poket rakyat adalah nelayan darat, kerana di sini ada ramai nelayan darat. Namun kita tahu
bagaimana keadaan sekarang, ada yang mengadu ikan pun dah tak banyak, harga ikan walaupun mahal tapi kalau hasilnya tidak banyak, sudah pasti ia sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan mereka. Jadi itu antara keluhan-keluhan, aduan-aduan yang saya dengar dan juga berdasarkan pemerhatian saya. Di Teluk Intan ini kalau nak katakan mundur sangat, tidaklah begitu mundur, kerana kalau dilihatkan kepada pekannya juga, bandarnya boleh dikatakan agak maju juga. Namun apabila anda keluar sedikit daripada Teluk Intan, di situ anda akan melihat perbezaan yang sangat ketara. Jadi sebenarnya sekiranya dapat dirapatkan jurang tersebut, sudah pasti ia akan memberikan pulangan yang baik bukan sahaja kepada rakyat, kepada negeri Perak, malah kepada Malaysia secara keseluruhannya, Najib. Baik, terima kasih Ridauddin kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Lengkap ulasan tersebut kerana melihat kepada aspek heavyweight calon dan juga sudah pasti melihat juga kepada ekonomi.